Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Firdaus bin Muhammad Zahari, nombor metrik 054619. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan saya iaitu pada bab haid daripada kitab Bughyatul Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani, iaitu bermula pada muka surat 82 pada baris yang paling bawah itu dan sebanyaknya haid masanya iaitu 15 hari dan 15 malam, iaitu tempoh paling lama haid iaitu 15 hari dan 15 malam. Dan jika tiada berhubung sekalipun, sama ada berhubung hari yang pertama dengan malam atau tiada, seperti datang haid pada tengah hari, maka dikira-kira qadar waktu itu pada hari yang ke-16-nya, iaitu dalam masalah haid yang datang secara putus-putus. Maka bagaimanakah kaedah pengiraannya? Ialah kita hitung pada hari yang pertama haid dan hingga ke hari yang ke-16-nya, iaitu cukup atau tidak tempoh paling minimum haid iaitu sehari semalam. Jika cukup, maka darah itu boleh dihukumkan sebagai darah haid. Dan masa yang ghalibnya itu 6 hari dan 6 malam atau 7 hari dan 7 malam, dan yang demikian itu dengan periksa daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka ghalib kebiasaannya datang haid ini ialah selama 6 hari 6 malam ataupun 7 hari 7 malam. Ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu melalui kaedah istiqra', iaitu pertanyaan melalui secara individu. Dan sekurang suci yang antara dua haid itu 15 hari dan 15 malam. Dari kerana adalah di dalam sebulan itu pada ghalibnya tiada sunyi ia daripada haid dan suci. Maka apabila adalah sebanyak-banyaknya haid 15 hari, nescaya adalah sekurang-kurang sucinya itu 15 hari pula. Dan sekurang-kurang suci haid ni iaitu adalah 15 hari, kerana sebulan ada 30 hari. Maka apabila tempoh paling lama haid iaitu 15 hari, maka masih berbaki itu adalah sebanyak 15 hari lagi. Maka 15 hari lagi itu adalah tempoh paling minimum untuk suci daripada haid. Dan keluar dengan kata antara dua haid itu suci antara haid dan nifas. Maka masalah yang lain daripada tempoh suci antara haid dengan haid adalah tempoh suci antara haid dengan nifas. Maka iaitu harus bahawa ada ia kurang daripada 15 hari, sama ada terdahulu haid daripada nifas atau terkemudian ia daripadanya. Maka tempoh suci antara haid dengan nifas adalah kurang daripada 15 hari, sama ada haid datang dahulu daripada nifas ataupun nifas dahulu datang daripada haid. Seperti melihat perempuan yang bunting akan darah kadar sehari semalam atau lebih, maka beranak ia kemudian daripada putus darahnya sesaat umpamanya, maka darah yang dilihatnya dahulu daripada beranak itu darah haid, yang keluar kemudian daripada beranak itu darah nifas, dan masa suci antara keduanya itu sesaat jua. Iaitu dalam masalah contohnya perempuan bunting, dia keluar darah selama sehari semalam, kemudian darah berhenti selama selahzah iaitu sesaat, kemudian dia beranak iaitu keluar darah nifas. Maka keluarnya darah iaitu sehari semalam pada awalnya itu adalah darah haid, maka selepas selahzah itu adalah darah nifas. Dan yang terkemudian haid itu iaitu seperti putus darah nifas, kemudian daripada 60 hari, kemudian daripada saat umpamanya keluar darah kadar sehari semalam atau lebih, maka darah yang keluar itu haid dan masa suci antara keduanya sesaat jua. Maka dalam masalah apabila perempuan melahirkan, keluar darah selama 60 hari iaitu tempoh paling lama untuk nifas, kemudian berhenti darah itu selama salahzah iaitu sesaat, maka keluar kembali darah selama sehari semalam, maka darah yang 60 hari itu adalah sememangnya darah nifas, dan kemudian selepas sesaat itu dihukumkan sebagai darah haid. Adapun jikalau putus darah orang yang nifas di dalam 60 hari, seperti putus nifasnya kemudian daripada sehari atau lebih hingga belum lagi sampai 15 hari 15 malam umpamanya,
kemudian maka keluar darah kadar sehari semalam atau lebih dahulu daripada sempurna 60 hari, maka darah itu darah nifas. Maka dalam masalah darah nifas berhenti sebelum hari yang ke-60. Maka jika tempoh berhenti darah itu tidak mencapai sebanyak 15 hari 15 malam, maka darah itu masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas, bukan darah haid. Melainkan jikalau keluar kemudian daripada 15 hari antara dua darah itu, maka iaitu darah yang kemudian itu darah haid, bukan darah nifas. Demikianlah yang disebutkan Syekh Ramli pada Nihayah. Jika dalam 60 hari itu darah nifas datang kemudian berhenti selama 15 hari 15 malam sebelum mencapai tempoh 60 hari, iaitu tempoh maksimum untuk sebanyak-banyak nifas, maka darah yang datang selepas 15 hari itu sebelum mencapai 60 hari dihukumkan sebagai darah haid. Dan tiada had bagi sebanyak suci, kerana terkadang tiada seorang melihat darah selama-lamanya sekali-kali di dalam seumur hidupnya. Maka tempoh paling lama untuk suci daripada haid ni iaitu tiada had. Ini berdasarkan anak baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Fatimah, yang tidak pernah kedatangan haid. Dan yang ghalib masa suci itu, apa yang ghalib masa haid? Jika ada ghalib haid 6 hari, ghalib sucinya pula 24 hari. Demikian lagi jika ada adatnya 7 hari haidnya, maka ada tuhur 23 hari. Jika tempoh ia datang haid selama 6 hari, maka 30 hari iaitu sebulan tolak 6, maka tempoh suci dia adalah 26 hari. Jika haidnya 7 hari, maka 30 tolak 7, maka tempoh sucinya adalah 23 hari. Ini berdasarkan adat keluarnya darah darah daripada seseorang perempuan itu. Maka ia mengikut adat haidnya, kerana tiap-tiap bulan tiada sunyi daripada haid dan tuhur pada ghalibnya. Maka pada kebiasaan dalam sebulan itu adalah tidak sunyi daripada haid dan nifas. Maka jikalau berlaku adat seorang perempuan itu lebih dengan bahawa haid ia kurang daripada semalam atau lebih daripada 15 hari 15 malam, atau ada sucinya kurang daripada 15 hari 15 malam, tiada diikut akan dia, kerana periksa orang dahulu itu sangat sempurna. Maka jika tidak memenuhi syarat, sekurang-kurang haid adalah keluar sebanyak sehari semalam ataupun melebihi tempoh paling maksimal haid, iaitu 15 hari 15 malam, maka darah itu diihtimalkan darah fasad bagi perempuan itu terlebih hampir daripada mencarikan adat. Maka dihukumkan bukan darah haid pada yang kurang daripada sehari semalam itu, dan wajib ia sembahyang dan puasa, dan harus suaminya mewakilkan dia. Dan pada yang lebih daripada 15 hari itu haid 15 jua, yang lebih daripada istihadah jua. Maka tempoh yang kurang daripada sehari semalam itu bukan darah haid, dihukumkan sebagai darah fasad juga. Manakala tempoh darah yang keluar melebihi 15 hari, maka dalam darah yang 15 hari itu masih lagi darah haid. Maka jika berterusan darah selepas 15 hari itu, maka darah yang keluar selepas daripada itu adalah darah fasad juga. Maka jika melihat darah perempuan yang sudah putus asa daripada kerana sudah lampau umurnya daripada haid, maka dihukumkan darahnya itu darah haid jua jika diperoleh syaratnya. Demikianlah zahir daripada kalam Syekh Ramli pada nihayahnya. Maka jika perempuan yang sudah tua, yang sekira-kira anda yang kita sudah menopause, iaitu tidak lagi keluar darah haid, maka jika memenuhi syarat haid, iaitu keluar darah sebanyak sehari semalam, maka ia masih lagi tetap dikira sebagai darah haid. Adapun tahun putus asa perempuan daripada haid itu 62 tahun pada ghalibnya, tetapi tiada had bagi akhir haid, seperti kata Mawardi, hanya selama ada ia hidup dapat datang haid.
maka tiada berlawanan antara keduanya ini, yakni 62 ghalibnya dan dapat haid selama ada hidup itu pada menerima jua. Maka tempoh kebiasaan perempuan ini menopos iaitu berhenti daripada keluar darah haid adalah pada 62 tahun. Maka ada juga pendapat yang mengatakan tiada had umur untuk menopos iaitu berhenti darah haid. Maka pendapat ini tidak berlawanan kerana ia mengikut adat kebiasaan bergantung kepada seseorang wanita itu. Sekian, terima kasih. Yang baik itu datang daripada Allah, segala kekurangan itu dari diri saya sendiri. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.